بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat yang sangat agung, yaitu kalimat yang mengandungi segala puji bagi Allah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Karena di kesempatan kali ini kita diberikan nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat sehat dan nikmat masa yang sangat luas, sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat mempergunakannya dalam hal kebaikan, yaitu menuntut ilmu agama, mempelajari tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan kepribadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada yang menjelaskan tentang sifat khalqiyah, yaitu akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun sifat khuluqiyah, kejadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan sambung pelajaran kita, yaitu pembacaan kitab Syama'ilun Nabi, yaitu kitab yang menjelaskan tentang perilaku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu insyaallah taala kita akan sambung tentang bab yang ke-45 mengenai atau tajuk yang berkaitan dengan babu maja'a fi buka'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tangisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis? Apa penyebabnya? Akan dijelaskan dalam hadis ini. Baik. Yang pertama, hadis yang pertama ini sudah dijelaskan pada minggu lepas, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menangis ketika beliau melakukan salat. Baik, sekarang kita pergi kepada hadis yang ke-323. Ya, hadis yang akan dijelaskan pada hari ini yang pertama adalah hadis yang ke-323. Kalau kita tengok dalam terjemahan dia, yaitu hadis yang ke-309. Baik. Ini masih lagi berkaitan dengan tangisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis ini dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'ud قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى بلوت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت عيني رسول الله تهملان. Masya Allah, Subhanallah. Hadis ini hadis yang sangat agung, menjelaskan tangisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar sebuah bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh seorang sahabat yang bernama Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud. Jadi di sini kata Ibn Mas'ud, pada suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah Ibn Mas'ud, kata baginda, ikra alayya, wahai Ibnu Mas'ud, tolong bacakan Al-Quran kepadaku. Jadi Rasulullah meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada beliau. Nah, maka Ibnu Mas'ud menjawab, faqultu ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, wahai Rasulullah,
aqra' 'alaika unzil. Aku nak bacakan ayat kepada engkau, sedangkan Al-Quran sudah diturunkan kepada engkau. Jadi Ibnu Mas'ud ini seakan-akan terkejutlah mendengar permintaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai baginda, aku nak baca Al-Quran kepada engkau, sedangkan Al-Quran ni sudah diturunkan kepada engkau. Bacaan engkau begitu cantik, comel. Bacaan engkau adalah panjang. Bacaan engkau adalah khusyuk. Itu kata Ibnu Mas'ud. Jadi beliau berkata, aqra'u 'alaika unzil. Apa jawaban baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku ini suka mendengarkan bacaan Al-Quran daripada selain aku. Jadi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya suka membaca Al-Quran yang dibaca oleh beliau sendiri, tetapi beliau juga suka mendengarkan bacaan Al-Quran daripada orang lain. Itulah sebabnya kenapa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Abdullah ibn Mas'ud supaya membacakan Al-Quran di depan beliau, di hadapan beliau. Maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Faqara'tu surat An-Nisa", maka aku membaca surah An-Nisa. Hatta balautu waj'na bika ala haula'i syahida, sehingga aku membaca surah An-Nisa tersebut sampai kepada ayat yang ke-41, yaitu waj'na bika ala haula'i syahida, yang bermaksud waj'na bika ala haula'i syahida maksud dia adalah, dan kami datangkan engkau sebagai saksi terhadap umatmu ini. Nah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, macam mana reaksi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ayat ini? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Qala, "Fara'aitu 'ainai Rasulillah tahmilani." Maka setelah aku baca ayat waj'na bika 'ala haula'i syahida, aku melihat kedua mata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalirkan air mata. Masya Allah, tabarakallah rahman. Inilah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keadaan beliau ketika mendengar bacaan Al-Quran. Maka beliau itu berlinang air mata dari saking khusyuknya mentadabburi, memahami makna dan isi kandungan Al-Quran. Jadi sehingga beliau ketika mendengarkan ayat ini, ayat yang ke-41 ini, beliau betul-betul menghayati, mentadabburi mana ayat ini, sehingga dengan hal itu baginda mengeluarkan air mata. Masya Allah, tabarakallah rahman. Jadi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya khusyuk di dalam membaca Al-Quran, tetapi juga ketika mendengarkan, beliau betul-betul mendengar Al-Quran tersebut, sehingga bacaan tersebut membawakan kesan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bacaan Abdullah ibn Mas'ud ini sangat berkesan kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau itu menangis, bercucuran air mata. Ini boleh kita tirulah. Jadi kalau kita mendengarkan Al-Quran, tidak hanya sekedar mendengarkan atau menikmati lantunan atau lagu-lagu daripada Al-Quran, tetapi kita lebih kepada memahami, mentadabburi maksud daripada Al-Quran itu, sehinggalah daripada itu kita juga berlinangan air mata, dapat mengeluarkan air mata dari saking khusyuknya mendengar tentang kandungan daripada ayat tersebut. Ini boleh kita tiru lah, ya, boleh kita tiru. Jadi kalau kita nak dengarkan Al-Quran, hayati, pahami betul-betul isi dan kandungan Al-Quran. Kalau tidak kita paham, tidak memahami tentang maknanya, kita dengarkan dengan khusyuk, seakan-akan kita paham dengan makna tersebut. Nah, baik, itulah hadis yang kedua yang menjelaskan tentang tentang tangisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama dijelaskan tangisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika melakukan salat. Beliau salat lalu baginda Nabi nangis. Yang kedua, tangisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan oleh bacaan seorang sahabat Abdullah bin Abbas ketika sampai kepada ayat yang ke-41 surah An-Nisa, waj'na bika 'ala haula'i
Ini tangisan yang kedua. Tangisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimanakah dengan kita? Adakah kita pernah menangis ketika kita membaca Al-Quran? Ya? Kebanyakannya mungkin tidak, sebab kita hanya membaca saja. Tapi kalau kita baca dengan penuh perenungan, penuh dengan penghayatan dan pemikiran, kita konsentrasi di dalam membaca Al-Quran, insyaAllah ta'ala kita akan juga menangis di dalam membaca Al-Quran. Baik, kita pindah kepada hadis berikutnya, yaitu 324. Hadis yang ke-324 ini masih lagi menjelaskan tentang tangisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadis ini agak panjang. Hadis ini dibawakan oleh seorang sahabat, Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Amr, ya, Abdullah bin Amr. عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu hadis yang ke-6483, dan taraf daripada hadis ini adalah sahih. Taraf daripada hadis ini adalah hasan, ya, hasan. Taraf daripada hadis ini adalah hasan. Boleh kita amalkan. Jadi hadis yang ke-324 ini menceritakan tentang apa nih? Tentang tangisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah ibn Umar, ya, pada suatu hari di masa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi gerhana matahari. Setelah itu, faqama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli. Melihat gerhana matahari, baginda terus bangun dan melakukan salat. Inilah yang kita lakukan apabila terjadi gerhana matahari. Jadi kita tidak hanya melihatnya saja, memandang saja, ataupun mengambil foto, lalu kita sebarkan, lalu kita kongsikan di Facebook atau di media sosial, memberitakan bahwasanya matahari sedang gerhana dan sebagainya. Tetapi apa yang kita lakukan ketika kita melihat gerhana matahari? Kita langsung mengambil wudhu, lalu bangun mengerjakan salat 2 rakaat. Ya, mengerjakan salat 2 rakaat. Setiap rakaat ada 4 rakaat, ada 2 rakaat. Nanti akan dijelaskan dalam hadis ini. Ya. Jadi ketika ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, terjadi gerhana matahari. Ya, baginda langsung mengerjakan salat hatta lam yakad yarka'u summa raka'a. Ketika baginda melakukan salat, lam yarkad, hatta lam yarkad yarka. Seakan-akan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau rukuk dari saking panjangnya salat beliau. Nah, jadi dalam salat ini baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salatnya panjang, seakan-akan beliau tidak mau rukuk. Summa raka'a, kemudian beliau rukuk. Falam yakad yarfa'u ra'sahu, ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rukuk, seakan-akan beliau tidak mau mengangkat kepalanya, tidak mau berdiri. Summa raf'a ra'sahu, kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya, yaitu i'tidal, bangun daripada rukuk. Maknanya rukuknya Nabi itu panjang. Falam yakad ayyasjuda, setelah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya, yaitu bangun daripada rukuk, lam yakad ayyasjud, beliau seakan-akan tidak mau sujud.
panjang. Ya, panjang. Beliau seakan-akan tidak sujud. Summa sajada, kemudian beliau sujud. Falam yakad ayyarfa'a ra'sahu, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, beliau seakan-akan tidak mau bangun daripada sujudnya, tidak mau mengangkat kepala. Dari saking lamanya beliau bersujud. Inilah solat yang dilakukan oleh baginda ketika berlaku gerhana matahari. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian beliau bangun daripada sujudnya, mengangkat kepalanya. Falam yakad ayyasjuda, ketika beliau duduk di antara dua sujud, seakan-akan beliau tidak mau sujud lagi. Maknanya duduk di antara dua sujud ini lama sekali. Summa sajada, kemudian beliau sujud lagi. Ini sujud yang kedua. Falam yakad ayyarfa'a ra'sahu, maka ketika beliau sujud yang kedua ni, beliau seakan-akan tidak mau mengangkat kepalanya, tetap mau sujud. Itu dari saking panjangnya sujud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yanfuhu wa yabqi, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud ni beliau nangis. Ketika beliau melakukan sujud yang kedua ni, beliau nangis. Ya. Dengan suara tersekat, ya, dengan suara tersekat. Faja'ala yanfuhu wa yabki, maka beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suara tersekat-sekat karena menangis. Wa yaqulu, dan beliau berdoa, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, tengok ni. Macam mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nangis di dalam sujudnya, kemudian membaca doa, Rabbi, wahai Tuhanku, alam ta'idni, bukankah engkau telah berjanji, bukankah engkau telah berjanji, alla tu'adzibahum wa ana fihim, bahwasanya engkau tidak akan menyiksa mereka sedangkan aku hidup bersama mereka. Inilah tangisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Ya, beliau itu menangis karena mereka khawatir umatnya akan disiksa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil kira, sangat perhatian terhadap umatnya. Beliau selalu mendoakan kebaikan umatnya, sehingga dalam sujud beliau ketika melakukan salat gerhana matahari, beliau tetap berdoa kepada Allah, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim, wahai Tuhanku, engkau telah berjanji bahwasanya engkau tidak akan mengazab, menyiksa mereka selagi aku hidup bersama mereka. Ini doa yang pertama. Yang kedua, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun, wahai Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji bahwasanya engkau tidak akan menyiksa mereka, wa hum yastaghfirun, apabila mereka itu memohon ampunan kepada engkau. Masya Allah, tabarakallah. Ini masih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi berdoa agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa hambanya. Nah, ini perhatian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambanya. Wa nahnu nastaghfiruka, sedangkan kami nastaghfiruka, sentiasa memohon ampunan kepada engkau. Inilah doa yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujudnya ataupun ketika beliau duduk di antara dua sujud. Wa nahnu nastaghfiruka. Falamma shalla rak'atain jalat asy-syamsu. Nah, ketika setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan 2 rakaat salat gerhana ni, setelah beliau selesai habis melakukan 2 rakaat salat gerhana matahari, injalatis syamsu, maka matahari mulai terang. Ya, sudah mulai menampakkan cahayanya, tidak gerhana lagi. Setelah beliau habis melakukan salat gerhana matahari. Faqama fahamidallaha ta'ala wa asna alaihi. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri setelah melakukan solat ni.
Fahamidallah ta'ala wa asna alaihi. Baginda memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang cantik, yang indah. Summa qala, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillahi la yankasifan li mauti ahadin wala li hayatihi. Nah, setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan atau habis melakukan salat 2 rakaat, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu berkata kepada para sahabat, sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan ayat-ayat Allah, la yankasifani limauti ahadin wala li hayatihi. Keduanya tidak akan berlaku gerhana disebabkan kematian seseorang ataupun lahirnya seseorang. Ini apa maksudnya, tuan? Dulu ketika masa jahiliyah, ini kepercayaan atau akidah orang jahiliyah, dulu apabila terjadi gerhana matahari ataupun bulan, mereka mempercayai bahwasanya gerhana tersebut merupakan tanda kelahiran seseorang yang agung ataupun tanda daripada kematian seseorang yang agung. Itu kepercayaan orang-orang musyrik, kepercayaan orang-orang jahiliyah dulu. Nah, jadi apabila berlaku suatu gerhana matahari atau bulan, mereka mempercayai bahwasanya itu tanda adanya kematian seseorang yang amat dihormati atau dikagumi atau yang agung, ataupun dia ada kelahiran seseorang yang agung. Itu kepercayaan mereka. Akan tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya berlakunya gerhana matahari ataupun bulan itu merupakan tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah, bukan disebabkan oleh kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Nah, jadi hikmah dari berlakunya gerhana matahari ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang akidah-akidah atau kepercayaan orang musyrikin yang dilakukan oleh mereka ketika masa jahiliyah, bahwasanya kepercayaan seperti itu tidaklah betul. Tetapi gerhana matahari dan bulan itu merupakan tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak mendatangkan manfaat dan juga berhak mendatangkan mudarat. Ya? Tidak ada seorang pun yang memberikan manfaat dan mendatangkan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dan kebetulan terjadinya gerhana matahari ini ya bertepatan dengan kematian anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan dengan kewafatan atau kematian putra baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Beliau itu wafat di 10 Hijrah. Ya, 10 Hijrah. Dan ketika itu matahari berlaku terjadi gerhana matahari. Jadi untuk menghilangkan atau membatalkan atau menghapuskan kepercayaan atau akidah orang-orang jahiliyah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya gerhana matahari dan gerhana bulan itu bukan menjadi atau bukan disebabkan oleh kematian atau kelahiran seseorang. Karena di waktu itu, ya, di waktu berlakunya matahari ini, juga ketika itu anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim wafat. Nah, jadi takut sahabat meyakini atau berprasangka bahwasanya gerhana tersebut sebagai tanda daripada kematian Ibrahim, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada mereka bahwasanya gerhana matahari ini bukanlah menjadi suatu tanda daripada terjadinya sesuatu seperti kelahiran ataupun kematian seseorang. Apa kata Nabi selanjutnya?
فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. Nah, tengok nih. Apa yang harus kita lakukan ketika berlakunya gerhana matahari atau bulan? Kata baginda Nabi, apabila keduanya terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, fafza'u ila dzikrillahi ta'ala. Maka segeralah ingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah melakukan salat. Inilah yang harus kita lakukan apabila kita melihat gerhana matahari ataupun bulan. Bergegas atau langsung kita melakukan salat dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan salat gerhana matahari ada 2 rakaat. Rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Ada sebagian orang yang memahami bahwasanya salat gerhana itu ada 2 rakaat saja. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Cumanya ini adalah pemahaman yang syad, yang keliru. Tidak betul. Adapun riwayat yang sahih, riwayat yang masyhur yaitu apabila berlakunya gerhana matahari, maka seseorang itu melakukan salat ya di mana rukuknya ada 4. Rukuk yang pertama ada 2 rukuk dan rukuk yang kedua ada 2 rukuk. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam dalam hadis Imam Bukhari ya bahwasanya disebutkan ya anna syamsa khasafat fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya terjadi gerhana matahari di masa kehidupan di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat bersama para sahabat. Beliau di dalam salatnya melakukan salat yang panjang, kemudian beliau rukuk dan rukuknya juga panjang, kemudian beliau berdiri dan berdirinya panjang. Ya, ini maksudnya berdiri yang kedua nih, berdiri yang setelah rukuk yang yang pertama setelah beliau itu membaca surah Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, kemudian beliau rukuknya panjang, kemudian beliau berdiri lagi. Ya, berdiri lagi. Nah, setelah berdiri beliau membaca surah Fatihah lagi, membaca surat yang lain, kemudian beliau rukuk lagi. Jadi rukuk yang pertama ini tidak terus sujud, tetapi rukuk lagi. Rukuknya maknanya rakaat yang pertama ini ada 2 rukuk, bukan rukuk. Jadi yang betul adalah rakaat yang pertama ada 2 rukuk, rakaat yang kedua ada 2 rukuk. Ya, kalau kita tidak ingin lupa kalau kita tidak lupa, setiap berlakunya gerhana matahari atau bulan, kita terus melaksanakan salat. Jadi ini dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya salat yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat. Rakaat yang pertama ada 2 ruku, rakaat yang kedua ada 2 ruku. Namun ada juga pemahaman yang mengatakan bahwasanya salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya 2 rakaat saja dan dilakukan 1 rakaat. Ya. Baik. Kemudian kita pindah kepada hadis berikutnya. Nah, itulah tangisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menangis ketika melakukan salat gerhana. Salat gerhana. Baik. Hadis yang ke-325 masih lagi menceritakan atau menjelaskan tentang tangisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dibawakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas. عن ابن عباس قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمن فقال يعني صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله فقالت ألست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. Hadis ini juga dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang ke-2412.
taraf daripada hadis ini adalah sahih. Ya, taraf daripada hadis ini adalah sahih. Ya, tengok nih. Hadis yang ke-325 ini hadis yang menjelaskan tentang kematian atau kewafatan cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan kata Abdullah ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil cucunya yang hampir mati, yang hampir wafat. Cucu yang dimaksud di sini adalah yaitu qila inna hadzal ibnata hiya banatu bintihi Zainab. Cucu yang diambil oleh baginda ni yaitu cucunya cucu daripada anak Zainab. Jadi cucunya ini adalah anak Zainab. Jadi diambillah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika budak ni mau mati. Fahtadhanaka fawada'aha baina yadayhi famatat wa hiya baina yadayhi. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk cucunya. Ini menunjukkan kasih sayang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samalah dengan kita. Kalau kita anak kita kalau salah satu keluarga kita mau mati, kita mungkin akan merangkulnya, akan memeluknya. Sama yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika anak Zainab menghampiri kematiannya, beliau mengambilnya langsung dipeluk. Fawada'a baina yadayhi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkannya di hadapan beliau, di pangkuannya, diletakkan, dipeluk seperti ini. Famatat, kemudian cucunya tersebut mati. Wa hiya baina yadayhi, dan dia mati di hadapan atau di pangkuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa sahat Ummu Aiman. Nah, melihat cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mati, meninggal, wasahat Ummu Aiman. Ummu Aiman tiba-tiba menjerit, menangis dengan kuat. Ummu Aiman. Faqala, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atabkina 'inda Rasulillah?" Adakah kamu nangis? Adakah kamu nangis di dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda ni. Jadi baginda berkata, "Atabkina 'inda Rasulillah?" Adakah kamu nangis di dekat Rasulullah? Kata Rasulullah kepada Ummu Aiman. Maknanya ini menegurlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menegur Ummu Aiman, "Kenapa kamu nangis di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Faqalat, maka Ummu Aiman menjawab, "Alastu araka tabki?" Jadi kata baginda, "Kenapa kamu nangis di samping aku? Untuk apa?" Kata baginda. Jadi Ummu Aiman menjawab, "Alastu araka tabki?" Wahai baginda, bukankah aku pernah melihat engkau nangis? Qala, jawaban baginda, "Inni lastu abki." Sesungguhnya aku ni bukan nangis. Nangis yang dilarang sampai menjerit-jerit seperti engkau tadi. Kata baginda, "Innama hiya rahmatun." Sesungguhnya tangisan aku itu adalah menunjukkan kasih sayang. Ini beza. Tangisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangisan Ummu Aiman dia beza. Kalau tangisan Ummu Aiman ni dia menjerit, menangis dengan kuat. Tetapi tangisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tangisan rahmat, kasih sayang. Tangisan beliau itu lembut. Bukan seperti mana tangisan orang-orang yang ditinggal mati oleh keluarganya. Ada yang nangis sampai macam-macam lah. Ada yang menjerit-jerit, ada yang mengkoyak baju, ada yang macam-macam. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kalau hanya menangis, sekedar menangis biasa itu tidak mengapa. Karena itu adalah tabiat manusia ketika mereka ditinggalkan oleh keluarganya. Ya, apalagi tangisan tersebut menunjukkan kasih sayang. Innal mu'mina bikulli khairin ala kulli halin. Sesungguhnya orang yang beriman sentiasa berada dalam kebaikan di setiap keadaan. Inna nafsahu tunza'u min baini jambihi. Apabila dirinya dicabut nyawanya, wa huwa yahmadullah azza wa jalla, sentiasa dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang beriman. Ketika mereka dicabut nyawanya, datang malaikat maut untuk mencabut nyawanya, mereka sentiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda orang
yang beriman. Inilah tangisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dalam hadis yang ke-325 ini menjelaskan tentang tangisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangisan baginda itu menunjukkan kasih sayang, ya. Bukan karena beliau itu marah ataupun kehilangan dan sebagainya, tapi karena beliau itu sayang, ya. Sayang kepada orang yang ditangisi. Baik. Kemudian kita pindah kepada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-326. Kalau kita tengok dalam terjemahan dia, hadis yang ke-312. Baik, hadis ini dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini tarafnya hasan sahih. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Utsman bin Maz'un wa huwa mayitun, ya, wa huwa mayitun wa huwa yabki aw qala aynahu tahraqani. Tengok ni, kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Kata Aisyah bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Utsman bin Maz'un ketika dia mati. Jadi seorang sahabat yang bernama Utsman bin Maz'un ni, ketika dia mati, beliau ini dicium oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicium keningnya. Ini menunjukkan kasih sayang baginda sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Sehingga sahabat yang mati tersebut dicium oleh baginda Nabi. Masya Allah, tabaraka rahman. Wa huwa mayyitun, ya. Wa huwa yabki. Ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis. Ketika mencium Utsman bin Maz'un ni, beliau nangis, menunjukkan kasih sayang. Au qala, ataupun dia berkata, ainahu tahraqani. Kedua mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata, meneteskan air mata. Masya Allah, tabaraka rahman. Jadi itulah tangisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang apabila ada sahabat yang meninggal, beliau mencium heningnya, lalu beliau itu nangis. Ya. Kata Syekh Abdul Razak, wa fil hadis dilalatun ala jawazi taqbil al-mayyit. Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwasanya diperbolehkan, ya, harus mencium mayit, ya, diperbolehkan mencium mayit, menunjukkan kasih sayang. Wa qad qabbala Abu Bakr as-Siddiq an-nabiy lamma tuwaffiya. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mencium baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu wafat. Ini diperbolehkan. Jadi kalau kita nak cium orang yang sudah mati itu, diperbolehkan, tidak mengapa. Itu menunjukkan kasih sayang. Ya, menunjukkan kasih sayang. Tetapi lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Baik. Kemudian kita pindah kepada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-327. Itulah tangisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-327 ini dibawakan oleh Anas bin Malik, pembantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik. An Anas bin Malik qala shahidna ibnatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah jalisun 'ala al-qabr fara'aytu 'aynayhi tadma'ani faqala أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. قال انزل فنزل في قبرها. Kata Anas bin Malik, hadis ini juga dibawakan atau dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-1285. Maknanya hadis ini adalah hadis sahih. Kata Anas bin Malik, ya, kata Anas bin Malik, kami menyaksikan kematian, ya, anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini, anak di sini adalah siapakah dia? Yaitu Ummu Kulsum. Ya, anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ummu Kulsum, yaitu istrinya Utsman bin Affan. Ya, jadi kata Anas bin Malik, kami pernah menyaksikan kematian anak perempuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Kulsum, istri Utsman bin Affan. Yang dimaksud syahidna di sini maknanya adalah hadir.
hadir, ya, kemudian menyolatkan, kemudian menguburkan. Nah, tengok nih dalam syarahan Syekh Abdul Razak, ay syahidna janazataha, kami menyaksikan jenazahnya, kematiannya, wassalat 'alaiha, dan menyolatinya, wa dafnaha, dan menguburnya. Nah, ini yang dimaksud syahidna, ya, bukan hanya melihat saja, menyaksikan, tetapi ikut salat, ikut menguburkan. Itu makna syahidna, ya. Wa Rasulullah jalisun 'alal qabri. Nah, ketika anak beliau ini mau dikuburkan, beliau duduk di atas kuburnya. Nah, karena ketika itu mungkin sahabat ada yang menggali tanah sehingga beliau juga ikut melihat tentang kuburan beliau. Fara'aitu 'ainaihi tadma'ani. Nah, nih, sebagai seorang ayah, ya, ketika melihat anaknya mau dikuburkan, beliau juga mengeluarkan air mata. Jadi kata Abdul Adas bin Malik, fara'aitu 'ainaihi, aku tengok kedua mata baginda ni tadma'ani, mengalirkan air mata, bercucuran air mata. Maknanya beliau nangis lah. Nah, siapa yang tak sayang dengan anak? Nah, sebagai manusia biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai perasaan kehilangan juga, sama lah dengan kita. Ya, cuma tangisan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melampau. Nah, beliau hanya tangis sekedar keperluan. Itu menunjukkan kasih sayang. Faqalah, nah, ketika perkuburan itu sudah digali semua, sudah siap kuburan ini, faqala, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Afikum rajulun lam yuqari fil laila?" Adakah di antara kalian seseorang yang tidak melakukan jima tadi malam? Ini bertanya kepada sahabat. Siapakah di antara kalian malam tadi tidak menjima istrinya? Ini bertanya kepada para sahabat nih. Ini kan kuburan dah siap semua, dah digali dah. Tanahnya sudah dikeluarkan. Setelah disiap semua, lalu baginda bertanya kepada siapa di antara kalian yang malam tadi tidak melakukan jima? Ini pertanyaan, ini sebenarnya malu lah. Pertanyaan ini sebenarnya rahasia sebenarnya. Cuma karena ada kebutuhan, ada keperluan, boleh kita tanyakan. Jadi seakan-akan di sini kalau sahabat ditanyakan tentang masalah jima ni, mungkin di antara mereka ada yang malu kan. Cuman anak jawab, saya pun dah jima semalam. Mungkin ada di antara, lalu ada seorang sahabat yang berani menjawab. Qala Abu Talha menjawab, aku Rasul, aku semalam tidak menjima. Kata Abu Talha. Qala, baginda berkata, inzil, kalau begitu kamu turun ke bawah. Turun ke bawah. Fanazala fi qabrika, maka Abu Talha ini turun ke dalam kubur untuk mengambil jenazah atau mayat daripada Ummul Kulsum, lalu diletakkan di dalam kubur. Ini menunjukkan boleh laki-laki itu, memang orang laki-laki yang menguburkanlah. Ya. Jadi di sini dalam hadis ini yang pertama boleh kita pahami bahwasanya yang mati dalam hadis ini adalah anak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummu Kulsum. Kemudian yang kedua, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis atas kematiannya. Tapi tangisan ini menunjukkan rahmat, kasih sayang. Kemudian yang ketiganya, boleh kita pahami daripada hadis ini bahwasanya orang yang melakukan jima tidak dianjurkan, tidak begitu digalakkan untuk melakukan penguburan jenazah. Tetapi tidak mengapa sebenarnya, tidak ada keharaman. Cuman tidak begitu dianjurkan. Wallahu ta'ala alam. Kenapa sebabnya? Kita tidak tahu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap seperti ini, kita ikuti saja tanpa kita mencari alasannya. Jadi untuk lelaki, jadi yang paling berhak, yang paling pantas untuk menguburkan jenazah adalah seorang lelaki yang mana sebelumnya atau ketika yang mana sebelum itu dia tidak melakukan jima. Nah, ini yang paling berhak untuk menguburkan jenazah. Baik. Kemudian ini merupakan hadis yang terakhir dalam bab tangisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah rahman. Inilah Rasulullah yang mulia.
sehingga tangisan beliau itu direkodkan oleh para sahabat. Ini dari saking pentingnya, kepribadian, kepelbagaian, kejadian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua direkodkan. Cara kencing, cara makan, cara tidur, cara pergi, cara masuk rumah, cara bercela, semuanya direkodkan oleh para sahabat. Dijelaskan semuanya. Rasulullah SAW gini, tertawa gini, nangis gini. Masya Allah. Sekarang kita pindah kepada bab yang ke-46. Babu ma ja'a fi firasy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tajuk yang menjelaskan tempat tidur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tempat tidur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi firash itu maknanya adalah huwa ma yabsutuhu al-insanu tahtahu idza arada an yajlisa aw yanamu. Firash ini maknanya adalah hamparan, ya. Hamparan yang digunakan untuk duduk ataupun tidur. Ini disebut dengan firash. Jadi bagaimana hamparan atau tempat tidur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Adakah ia tidur di atas tilam yang sangat empuk, yang sangat halus, ataupun beliau tidur di atas katil yang biasa dan sebagainya? Jom kita tengok nih, macam mana tempat tidur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita biasanya tidur di atas tilam yang sangat lembut, kalau tidur di atas lantai tak mau, sebab kurang selesa. Tetapi bagaimanakah tempat tidur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Adakah kita boleh meniru beliau ataupun tidak? Jom kita tengok dulu hadisnya macam mana. Okey, hadis ini dibawakan oleh Aisyah, isteri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Aisyah lah yang paling pandai menceritakan bagaimana tempat tidur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau itu merupakan isteri yang paling disayangi. An Aisyah qalat, "Innama kana firashu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi min adamin." Masya Allah, tabarakallah. Hashwuhu lifun. Nah, tengok ni. Nah, itulah tempat. Atau apa boleh kita katakan apa ni ya? Kalau kita katakan sekarang permadani mungkin ya. Apa kita cakap ya? Ya tempat lah. Hamparan. Jadi kata Aisyah, sesungguhnya tempat tidur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tidur di atasnya yaitu terbuat daripada kulit yang sudah disamat. Inilah tempat tidur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa kulit, bukan tilam, bukan tilam yang sangat lembut. Bukan lantai yang begitu comel atau indah, tetapi apa? Tempat tidur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alas yang terbuat daripada kulit, entah itu kulit kambing, kulit unta ke, kulit lembu ke, yang penting kulit yang sudah disamat. Hashwuhu lifun, yang di dalamnya terdapat pelapak kurma. Tengok macam mana ni, ya? Macam mana Huswuhu lifun, yaitu kulit yang isi dalamnya serat pelapa kurma. Masya Allah. Tabarakallah. Inilah tempat tidur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat, mesti kita ingat nih. Mesti kita ingat betapa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hidup sangat sederhana. Mulai daripada makanan, baju yang dipakai, tempat tidur yang terbuat daripada kulit, serba sederhana. Bahkan kalau kita kata pada zaman inilah kurang layak lah sebenarnya. Kalau kita katakan, kalau kita bandingkan dengan tempat tidur kita yang sangat empuk, yang sangat lembut dan sebagainya, kurang layak. Tetapi itulah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memerlukan kenikmatan dunia. Ya? Tidak memerlukan kenikmatan dunia. Sebab tempat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga. Jadi beliau tidak berhajat dengan sesuatu yang lembut. Jadi dalam hadis ini
Pemahamannya yang pertama adalah bahwasanya tempat tidur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbuat daripada kulit. Ingat. Jadi walaupun kita tidur tidak beralaskan atau kita tidak tidur di atas tilam yang lembut, ingatlah hadis ini. Bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidur. Jadi kita jangan pernah mengeluh. Yang penting kita mempunyai tempat tidur, itu sudah cukup. Mata kita rehat, tubuh kita rehat, badan kita rehat. Itu sudah cukup sebenarnya. Kalau sudah tidur, manusia ini dia sudah mendapatkan Mendapatkan kenyamanan. Jadi tubuh dia merasa ringan kalau sudah tidur. Walaupun dia tidur di atas tilam ke, di atas lantai ke, di mana-mana tempat. Jadi tempat tidur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min adamin, kulit yang di dalamnya terdapat pelepah kurma. Bukan kapas ya. Bukan kapas atau kain katun. Tetapi pelepah kurma. Allah Karim ya Rahman. Masya Allah. Tabarakallah. Itulah tempat tidur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidur, mau tidur dalam bilik, biliknya cantik, comel. Semua ada lampu merah, lampu hijau dan sebagainya. Tempat tidurnya katil yang sangat luas, di atasnya terdapat tilam yang sangat lembut, ada bantal yang sangat lembut, ada ikon yang sangat sejuk. Masya Allah, semua serba ada. Tetapi kalau kita tengok bagaimana kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, Tabarak Rahman, macam tidak ada kata untuk kita ungkapkanlah tentang kesederhanaan daripada kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan tidur di atas kulit yang di dalamnya ada pelepah kurma. Mungkin tak kalau kita ni? Mungkinkah kalau kita tidur di atas kulit? Adakah kita tidur mungkin ya mungkin kita macam gelisah, tak terus tidur mungkinlah, ataupun dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Tetapi ala kulli hal apapun itu boleh. Mau tidur di atas tilam ke, di mana ke, itu pun boleh sebenarnya. Cuman jangan sampai hal itu melalaikan kita daripada bangun malam, daripada solat witir, daripada solat tahajud dan sebagainya. Sebab seseorang ni yang terlampau tidur nyenyak, tidur lezat, tidur sedap, mereka ni biasanya lupa untuk bangun malam. Karena terlalu nyenyak, terlalu sedap kan. Bahkan tidur 6 jam kurang, 5 jam pun kurang, ada yang tidur 7 jam kurang, Masya Allah. Tapi tengok bagaimana tidurnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun sepertiga malam, kadang separuh malam. Allah Karim. Itulah kalau kita cerita tentang kehidupan baginda. Baik, kita pindah kepada hadis berikutnya. Hadis ini agak panjang sekali. Ya, hadis yang ke-329. Nah, kalau kita tengok dalam terjemahan dia, hadis yang hadis yang ke-315. Hadis yang ke-315, ya. Baik, hadis ini dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. حدثنا جعفر ابن محمد عن أبيه قال سئلت Aisyah pernah ditanya, ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت من أدم حشوه من ليف. Hadis ini sama dengan hadis yang di atas nih, cuman di sini ada tambahan ya, ada tambahan. Aisyah pernah ditanya, ya, bagaimana atau apakah alas tidur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah kamu, wahai Aisyah? Jadi sahabat ini bertanya, wahai Aisyah, apakah tempat tidur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah kamu? Jawaban Aisyah, min adamin, daripada kulit, haswuhu min lifin, yang di dalamnya terdapat pelepah kurma. Ini lebih kurang sama dengan di atas tadi ya. Kemudian wasu'ilat Hafsatu, ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت مسحا نسنيك سنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت
لو سنيته 4 سنيات لكان أوطأ له فسنيناه له ب4 سنيات فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة قالت قلنا هو فراشك إلا أنا سنيناه ب4 سنيات قلنا هو أوطأ لك قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطاعته صلاة الليلة. Masya Allah, tabarakar rahman. Baik. Kemudian yang kedua nih, wasu'ilat Hafsah. Hafsah pernah ditanya. Ya, Hafsah pernah ditanya, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah pernah ditanya, "Maka fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitik?" Apakah tempat tidur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah kamu? Qalat, Hafsah menjawab, mishan. Apa artinya mishan? Yaitu kain wol yang kasar. Mishan adalah kain wol yang kasar. Itulah tempat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur. Yaitu beralaskan kain wol yang sangat kasar. Nasnihi sinyataini sayanamu alaihi. Ya. Kami melipatnya menjadi 2. Jadi maksudnya kain wol ini dilipat menjadi 2. Sayanamu alaihi, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atasnya. Jadi kain wol ini, kain yang kasar ini dilipat menjadi 2. Lalu baginda Nabi tidur di atasnya. Falamma kana dzata lailatin qultu, pada suatu malam aku terfikir. Nah, tengok nih. Kata Hafsah. Pada suatu malam aku terfikir. Sebab Hafsah ni tengok tempat tidur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari wol yang kasar, hanya dilipat 2, macam tak lembut lah, tak empuk lah. Jadi dia pada suatu malam terfikir, macam mana cara menjadikan tempat tidur baginda ni lebih selesa lagi, lebih lembut, lebih empuk. Maka dia terfikir dalam hatinya. Lau sanaituhu 4 siniyatin lakana awta'a lahu. Dia berfikir dalam hatinya. Mungkin kalau aku lipat kain wol ini menjadi 4 lipatan, lakana awta'a lahu, mungkin ianya lebih lembut, lebih empuk bagi baginda. Fasanainahu lahu bi4 sinyatin, maka kami terus jadikan kain wol tersebut menjadi 4 lipatan, dilipat menjadi 4 supaya lebih lembut. Falamma asbaha, ketika pagi, qala, maka baginda berkata atau bertanya kepada Hafsah ni, ma farastum liyal lailah. Ma farastum liyal lailah. Apa yang kau mau buat tadi malam dengan tempat tidurku? Kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya seperti ini? Karena baginda itu merasakan kelembutan di tempat tidurnya. Jadi dia bertanya kepada Hafsah, "Iya, kau buat apa semalam? Apa yang kau buat dengan tempat tidurku?" Qalat, Hafsah menjawab, "Qulna, kami mengatakan, huwa firasuka illa anna sanaynaku bi4 sinyatin. Qulna huwa awta'u laka." Itu adalah tempat tidurmu. Kami buat ianya menjadi 4 supaya ia lebih selesa bagi engkau, wahai Rasulullah, kata Hafsah. Maka apa jawaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rudduhu li halatihi al-ula. Kembalikan ia kepada asalnya. Maksudnya kain wol tersebut disuruh jadikan 2. Disuruh jadikan 2 kali lipat sebagaimana asalnya. Kembalikan kepada asalnya. Fa innahu mana'atni wa ta'atuhu salati al-lailah. Sesungguhnya kelembutan kain tersebut mencegah aku daripada salat malam. Karena aku tidur di kain ini di kain yang lembut ni, karena aku tidur di atas kain yang sangat lembut ni, aku tidak boleh mengerjakan salat malam. Ini kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gara-gara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas lipatan kain wol yang dilipat 4
lipatan nih beliau tidur nyenyak. Tidur pula sehingga beliau tidak melakukan sholat malam. Baik, kita tengok nih hadis atau status taraf daripada hadis ini. Taraf daripada hadis ini fi isnadihi Abdullah bin Maimun. Dalam isnadnya terdapat perawi yang bernama Abdullah bin Maimun. Matrukul hadis yang ditinggalkan, tidak diambil. Ya. Fal hadis dha'ifun jiddan la yuhtaju bi. Hadis ini sangat lemah. Jadi, illa ma dzakara Aisyah fi jawabiha, kecuali hadisnya Aisyah yang menjawab soalan tentang apakah tempat tidur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk hadis yang ke 329 ini hadisnya dia dhaif. Sangat lemah. Tak boleh dijadikan hujjah. Yaitu hadis wasu'ilat Hafsah nih. Kalau hadis yang sahabat yang bertanya kepada Aisyah nih, dia sahih. Tetapi hadis yang bertanya kepada Hafsah nih, dia adalah dhaif jiddan. Jadi yang mengatakan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas kain wol yang sangat kasar nih, yang dilipat 2 kemudian dilipat menjadi 4 lipatan, ini tidak sahih, dhaif jiddan. Baik, kita pindah kepada hadis berikutnya saja. Ini sudah habis ya. Tentang apa nih? Tentang tempat tidur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dah habis. Baik. Sekarang kita pindah kepada tajuk berikutnya, yaitu bab yang ke-47. Babu ma jaa fi tawadhu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab yang menjelaskan tawadhu', kerendahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sifat akhlak baginda. Beliau itu merupakan orang yang sangat tawadhu', yang merendahkan diri. Sifat tawadhu'. Macam mana sifat tawadhu' baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat lembut. Lembut, maksudnya lembut adalah ketika bertemu dengan orang, kondisi beliau itu merendahkan diri, tubuhnya. Kemudian ketika beliau bermuamalah dengan orang lain, bermuamalah dengan baik, dengan lembut. Beliau tidak pernah membesarkan diri, tidak pernah sombong, ya, tidak pernah merasa diri beliau itu berada di atas orang lain dan sebagainya. Itulah ketawaduan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yang menjelaskan tentang sifat tawadhu baginda, yaitu hadis yang ke-330. Ini perlu kita tiru. Ya, perlu kita tiru. Kebalikan daripada sifat tawadhu adalah takabbur. Takabbur ini hanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang pertama yang menjelaskan tentang sifat tawadhu merupakan hadis yang dibawakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. An Ibnu Abbas juga menceritakan, dan Ibnu Abbas ini mendengar daripada Umar bin Al-Khattab. An Ibnu Abbas an Umar bin Al-Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam innama ana 'abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Tengok. Ya, kata Umar bin Al-Khattab bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, mengingatkan kepada para sahabat dan menegur para sahabat, la tutruni, janganlah kalian berlebih-lebih di dalam memujiku. Tatruni di sini maknanya adalah tajawazul haddi fil madhi was sana'i, yaitu melampaui batas di dalam memuji. Ini tidak diperbolehkan, dilarang dalam agama. Siapapun dilarang berlebih-lebih di dalam memuji seseorang. Bahkan disebutkan dalam riwayat hadis, jika seseorang itu memuji maka taburkan dia dengan pasir. Ada kurang lebih seperti itu, tapi Anda sudah lupa redaksi hadisnya. Di sini tengok, la tatruni, janganlah kamu berlebih-lebih di dalam memujiku. Maknanya memuji itu diperbolehkan. Silakan memuji itu diperbolehkan, cuman di sini jangan sampai berlebih-lebihan.
di dalam memuji dan mengagungkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terdapat sekumpulan, ya, sekumpulan atau yang dikenal dengan tariqah-tariqah atau orang-orang yang melakukan tasawuf dan sebagainya. Mereka ni banyak di antara mereka, tapi tak semua lah. Tapi kebanyakan daripada mereka terlalu melampau, terlalu berlebih-lebihan di dalam memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memanglah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang nabi, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, orang yang paling baik akhlaknya, paling mulia, insan yang paling sempurna, ya, dan sebagainya. Walaupun demikian, jangan sampai kita memuji beliau itu dengan pujian-pujian yang melampaui batas. Ini tidak diperbolehkan. Beliau itu juga manusia biasa. Siapakah yang boleh kita puji dengan pujian yang sempurna? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya yang memiliki pujian yang sempurna, yang tiada batas, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selalu kita puji, yang selalu kita mengatakan kalimat yang sangat agung, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian apa saja, memuji beliau dalam kekuasaannya, dalam perbuatannya, karena beliau adalah pencipta, ya, yang maha indah, yang maha baik, yang maha agung, yang maha pemurah. Itu merupakan pujian-pujian semua. Inilah yang dipujikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di sini disebutkan oleh baginda, la tatuni, janganlah kalian itu berlebih-lebihan di dalam memujiku. Memuji baginda diperbolehkan, cuman jangan sampai berlebih-lebihan. Dikatakan baginda seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Kama atratin Nasara ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara melampau di dalam memuji Isa ibn Maryam. Nah, ini tengok ni. Orang-orang Nasrani terlalu melampau di dalam memuji Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa dikatakan sebagai al-ilah Tuhan. Ada yang mengatakan anak Tuhan. Itu merupakan pujian yang begitu melampau. Ada pula yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya Allah dan sebagainya. Ini juga pujian yang melampau. Rasulullah juga manusia biasa. Cuman beza dengan kita. Bezanya dari segi ketakwaan, akhlak, dan sebagainya. Innama ana abdul faqulu abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya aku ini adalah abdun, seorang hamba biasa. Sama dengan kamu, manusia. Makan, minum, tidur. Sama. Faqulu, maka katakanlah. Abdullahi wa rasuluh. Faqulu, maka katakanlah, aku ini Abdullahi, hamba Allah, wa rasuluhu, atau utusan Allah. Jadi kalau nak kata atau nak panggil, boleh kata Abdullah ataupun Rasulullah. Itu saja. Jangan katakan yang lain. Ya. Inilah hadis yang pertama yang menjelaskan tentang tawadhu'nya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita boleh pahami daripada hadis ini? Hadis ini yang pertama, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat, ya, melarang para sahabat di dalam melampaui batas memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata demikian menunjukkan ketawadhu'an, kerendahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak mau dipuji atau disanjung. Ini hadis yang pertama. Baik, hadis yang kedua yang menjelaskan tentang tawadhu'nya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dibawakan oleh Anas bin Malik. عن أنس بن مالك أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. Ini tengok bagaimana rendahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan seorang perempuan. Jadi Anas bin Malik menceritakan bahwasanya ada seorang perempuan yang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ini untuk mengadu ataupun ingin menceritakan tentang masalah dia. Faqalat, maka perempuan tadi berkata kepada baginda, innali ilaika hajatan, wahai baginda Nabi, aku mempunyai hajat kepada engkau. Aku mempunyai urusan kepada engkau. Aku nak ceritakan sesuatu kepada engkau. Kata seorang perempuan tadi kepada Nabi. Apa jawaban Nabi? Ijlisi fi ayyi tariqil Madinah. Kalau begitu, duduklah kamu di mana-mana tempat di Madinah yang kamu kendaki, yang kamu mau, ajlis ilaiki, maka aku akan duduk bersamamu untuk mendengarkan keluhanmu atau mendengarkan hajatmu. Jadi maksudnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada seorang wanita tersebut agar dia duduk di mana-mana tempat, pilih di mana-mana tempat yang dia mau. Jadi di sini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentukan tempat. Kamu harus duduk di sini, di sini, di sini, di sini. Tidak. Beliau memberikan kebebasan kepada seorang wanita tersebut untuk mencari tempat yang sesuai. Yang sesuai baginya di dalam mengungkapkan segala hajatnya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kata baginda Nabi, ajlis ilaiki, maka aku akan duduk bersamamu mendengarkan tentang keluhanmu. Nah, ini menunjukkan tawaduknya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tawaduk. Jadi ada seorang perempuan yang meminta agar perempuan tersebut dapat mengungkapkan atau menceritakan sesuatu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan baginda bersedia untuk mendengarkan. Beliau bersedia untuk mendengarkan atas keluhan perempuan tadi. Kadang kita tak mau kan, ada orang yang bertanya, ada seseorang yang memerlukan kita, ada seseorang yang nak cerita tentang masalahnya dengan kita. Kadang di antara kita ada yang tidak mau, ada sibuk lah, apalah, tak sesuai lah, tidak selevel lah dan sebagainya. Tetapi baginda menunjukkan kerendahan. Siapa saja yang datang kepada baginda, entah dia perempuan ke budak ke, semua akan diberikan pelayanan, akan dilayani oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tawaduk. Baik, kemudian kita pindah kepada hadis berikutnya, hadis yang ke-332. Hadis ini dibawakan oleh Anas bin Malik, pembantu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Anas bin Malik قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. Tengok ni. Macam mana kerendahan atau ketawaduan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas bin Malik, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya'ud al-marid. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melawat, menziarahi orang yang sakit. Ini menunjukkan kerendahan baginda, ketawaduan baginda. Ya'ud al-marid, menziarahi orang yang sakit. Entah orang itu muslim ke, kafir ke, orang dewasa ke, orang tua ke, anak muda ke, anak kecil ke. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sentiasa melawat orang sakit. Walaupun tidak menunjukkan beliau adalah seorang nabi, seorang yang mulia. Kalau ada orang sakit tidak perlu menziarahi atau mengunjungi dan sebagainya, tidak. Tetapi beliau tetap mengunjungi mereka, menunjukkan beliau itu kasih, berkasih sayang dan bertawaduk kepada mereka. Wa yashhadul janaiz. Nah, ini tengok ni. Ketawaduan beliau. Beliau menyaksikan kematian atau jenazah. Jadi setiap ada orang sahabat apabila mati dan beliau mendengar, beliau menyaksikan, ya, menyolati dia, kemudian ikut menguburkan. Wa yarkabul himar, menaiki dan menunggangi himar. Ya, wa yujibu da'watal 'abdi, dan beliau menjawab, ya, atau istilahnya, wa yujibu da'watal 'abdi, yaitu menghadiri, ya, menghadiri undangan ataupun jemputan seorang hamba. Wa yujibu da'watal 'abdi, dan menghadiri jemputan seorang hamba. Jadi apabila seorang hamba menjemput baginda untuk datang ke rumahnya, beliau datang.
Walaupun yang menjemput tersebut adalah seorang hamba. Bukan orang merdeka. Seorang hamba. Inilah menunjukkan ketawaduan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yawma Bani Quraidah ala himarin makhtumin bihablin min lifin. Semasa di peperangan Bani Quraidah, baginda menaiki atau menunggangi seekor himar yang tali kendalinya terbuat daripada pelepah kurma. Wa alaihi ikafun min lifin. Dan pelananya dibuat daripada serat pelepah kurma. Ini hadis ini menunjukkan tentang ketawaduan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hadis ini isnadnya dhaif. Hadis ini isnadnya dhaif. Baik, kita pindah kepada hadis berikutnya. Hadis ini dibawakan oleh Anas bin Malik. An Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubz asy-sya'ir wal ihalati as-sanikhati fayujibu. ولقد كان له ذرع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. Daripada Anas bin Malik bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari diundang atau dijemput makan roti yang terbuat daripada gandum yang berkualiti rendah. Asyair, gandum yang terbuat dari roti yang terbuat daripada khubz sa'ir ini maknanya adalah roti yang terbuat daripada gandum berkualiti rendah. Tak begitu bagus lah. Jadi pada suatu hari kata Anas bin Malik, baginda pernah dijemput oleh seseorang untuk makan roti gandum. Wal ikhalati sanikhati fayujibu. Di mana gandum tersebut di mana gandum tersebut ada lemak basi kerana lama disimpan. Wal ihalati sanikhati ini maknanya adalah lemak. Ini kalau kita tengok dalam tafsiran dalam penjelasan Syekh Abdul Razak al-ihala ni maknanya adalah kullu duhnin yutakhudhu idhaman, iaitu setiap minyak yang dijadikan lauk. Jadi maknanya al-ihala ni minyak. Mungkin ini lemak lah sebab lemak tersebut mengeluarkan minyak kan. Was-sakhinati allati hasala laha syai'un min at-taghayyur fi at-ta'am, iaitu as-sakhinat ini sesuatu yang sudah berubah. Ya. Sesuatu yang rasa dan baunya sudah berubah sebab dia lama disimpan. Maknanya al-ikhalatu sanihat ini dia mungkin minyak yang sudah berbau lah. Minyak atau lauk yang sudah berbau, kemudian rasanya sudah berbeza, sudah berubah. Ini maksudnya al-ikhalatu sanihati. Jadi apa maksud dalam hadis ini? Bahwasanya suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dijemput makan roti. Ya, pernah dijemput makan roti di mana selain daripada roti tersebut ada minyak ataupun lemak daging, di mana lemak daging tersebut agak sedikit bau dan rasanya sudah tidak sedap lagi. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sayujibu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menghadiri, tetap datang. Nah, itulah menunjukkan ketawaduan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tengok dia ada roti, kemudian ada lemak yang sudah agak berbau. Tetapi walaupun begitu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap datang memenuhi jemputannya. Walaqad kana lahu dir'un inda yahudiyyin, ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi. Fama wajada ma yakufuha hatta mata. Beliau tidak mendapatkan atau tidak dapat menebusnya sehingga beliau itu mati. Sehingga beliau itu wafat atau meninggal. Ya.
hadis ini juga taraf dia adalah dhaif. Akhrajahu Ahmad fil Musnad. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Wa isnaduhu dha'ifun linqita'ihi. Isnadnya dhaif. Karena hadis ini adalah munqati. Munqati ya. Baik, nah. Kemudian hadis berikutnya yaitu hadis yang ke-334. Nah, insyaallah taala kita akan sambung minggu hadapan nih. Hadis yang ke-334 masih lagi menceritakan tentang ketawaduan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada berapa hadis? Tinggal berapa hadis? 1 masih banyak lagi ya. masih ada banyak. نعم هذا والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kalau ada kesalahan dan kesilapan itu datangnya daripada saya sendiri. Kalau ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.